Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat tentang puasa. Ini kita puji Tuhan dan kita bersyukurlah. Sebab negara kita diberkati. Tak ada kekurangan makanan. Tak kisah di mana saja. Mungkin musim MCO kita telah menghadapi cabaran sebab tak ada kerja, tak ada pendapatan. Tapi biasanya kita ada makanan. Kadang-kadang bila paling dapat tetamu dari luar negara. Dan bila mereka nampak ini restoran 24 jam, mereka pun di negara kamu boleh makan bila-bila kan? Awal pagi pun ada orang makan, pagi pun ada orang makan, tengah hari pun makan, malam pun makan. Puji Tuhan, negara kita diberkati. Kita tak ada kekurangan makanan. Seperti itu di negara kita pun kita selalu dengar tentang puasa. Ini bukan saja kita dengar di gereja, semua agama pakai Islam kah, Buddhism kah, Hinduism kah, Taoism kah, dalam semua agama pun kita dengar tentang puasa. Cara mereka berpuasa mungkin berbeza daripada cara kita, dan tujuan mereka berpuasa mungkin berbeza daripada tujuan kita. Tapi ini puasa ini semua orang berpuasa. Semua agama ajar pengikut-pengikut untuk berpuasa. Paling dalam Matius 6, saya akan baca untuk kamu. Ini adalah ajaran Yesus tentang puasa dari atas bukit. Ayat 6:16. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Ini cara orang Farisi berpuasa semasa Yesus. Mereka suka tunjuk kepada orang lain, macam doa kita telah dengar kan. Mereka suka tunjuk kepada orang-orang yang lain mereka sedang berpuasa. Mereka takkan cuci muka, takkan sikat rambut, muka mereka pun macam mereka nak bagi tahu mereka sedang berpuasa, mereka tak makan. Tujuan mereka nak dipuji oleh orang lain. Bila orang kata, wah, uncle ini berpuasa, wah, mereka pun rasa gembira sebab mereka telah dipuji. Ini tujuan ialah menarik hati orang ke diri sendiri, untuk tunjuk kepada orang lain betapa suci mereka. Ini adalah Allah tidak menggalakkan cara ini, tujuan ini berpuasa. Kadang-kadang kita pun akan jumpa jemaah di mana mereka akan tanya, kamu dah berpuasa kah? Kalau kamu kata tak ada, you tengok dalam muka mereka macam kamu dah berdosa sebab kamu tak berpuasa. Dan sebab mereka berpuasa, mereka lebih bersuci daripada kamu. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan cara betul, tujuan betul berpuasa. Ini yang Yesus kata ni, jangan kita bila kita berpuasa janganlah macam orang munafik, macam orang Farisi, orang munafik. Dan yang kedua, ada orang yang berpuasa. Mereka rasa bila mereka berpuasa dan berdoa, mereka akan bagi tekanan kepada Allah sebab mereka berpuasa. Oleh itu, apa sahaja yang mereka minta, Allah mesti patut bagi kepada mereka, mengikut kehendak mereka, bukan mengikut kehendak Allah,
Mereka kata, saya berpuasa. Kami berpuasa. Oleh itu, kita akan bagi tekanan kepada Allah. Dan Tuhan mesti akan bagi jawapan mengikut kehendak saya atau kami. Ini dua-dua pun salah. Jangan berpuasa untuk tunjuk kepada orang lain betapa suci kamu. Kamu berpuasa, puji Tuhan. Okey, yang kedua, jangan rasa bila sebab kamu berpuasa ini adalah satu cara bagi tekanan kepada Allah. Itu pun tak betul. Kita digalakkan. Bukan saja musim Lent, kita menggalakkan jemaah berpuasa lah. Sekurang-kurang 1 hari, 1 minggu. Ada banyak cara untuk berpuasa. Kita semua tahu kan. Ada yang akan mengelakkan sarapan sahaja. Ada yang akan mengelakkan sarapan tengah hari. Mereka akan makan malam saja. Mereka hanya akan minum air. Ada orang yang kata saya tidak akan makan daging, saya hanya akan makan sayur-sayuran. Ada banyak cara untuk berdoa. Tapi tujuan mesti untuk mengangkat nama Tuhan melalui kehidupan kita. Saya akan bagi tahu. Sebelum itu kita akan melihat kita boleh berpuasa. Kita digalakkan untuk berpuasa untuk beberapa tujuan. Tolong buka ke Yunus 3. Ini yang satu cerita yang kita semua tahu. Satu tujuan untuk kita untuk apa kita boleh berpuasa. Ini penduduk Niniwe telah berdosa sampai Allah pun murka, dan dia kata dia telah ambil keputusan untuk menghancurkan bandar Niniwe. Dan dia telah panggil dan hantar Nabi Yunus, dan dia pun telah pergi dan memberitakan apa yang Allah telah memberitahu kepada dia. Allah akan musnahkan, menghancurkan bandar Niniwe. Dan selepas mereka telah dengar, apa yang mereka buat? Ayat 5, Yunus 3:5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan kesemua warganya daripada yang terbesar sampai yang terkecil memakai pakaian bergabung. Tengok. Selepas selepas Yunus telah memberitahu kepada mereka telah berdosa, Tuhan akan ambil tindakan, Tuhan akan menghukum bandar itu, Tuhan akan menghancur bandar itu, mereka terus bertobat. Macam mana mereka tunjuk mereka telah bertobat? Mereka berpuasa. Semua orang, dari besar sampai kecil. Ini adalah satu tujuan. Bila saya rasa saya dah berdosa. Bila Roh Kudus tunjuk kepada saya sesuatu dosa dalam hati saya, dan saya nak bertobat. Satu cara kita boleh mengaku. Tapi satu cara ialah untuk memberitahu kepada Tuhan, saya benar-benar nak tukar ke cara kehidupan saya. Tuhan, bukan saja mengaku dosa saya, bukan saja bertobat, saya nak memberi buah bertobat. Maknanya mesti ada perubahan dalam kehidupan saya. Oleh itu kita berpuasa, dan kita kata saya memang serius. Saya nak bertobat dari cara hidup saya yang tak mengikut firman Tuhan. Saya nak bertobat dari dosa ini. Kita berpuasa. Satu tujuan ialah sebab kita nak bertobat daripada dosa. Yang kedua, bila kita berdoa untuk sesuatu, kita baca dalam Nehemia. Mari akan tolong buka ke Nehemia 1. Ini kamu boleh baca lah ayat Nehemia 1 tapi mari akan baca ayat 4 saja. Sebab sahaja mendengar perkataan itu, duduklah aku lantas menangis dan bergabung selama beberapa
hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah. Ini bila dia telah dengar ada orang yang datang dari Yerusalem, mereka kata, keadaan nak Jerusalem. Bila dia dengar, dia pun nak terus menangis. Dia berpuasa. Dan dia, kalau kita baca di sini ya, berdoa di hadapan Allah semesta langit. Ini kita nak tunjuk, ini dia sedang berdoa untuk Yerusalem. Dia kata, saya memang ini satu doa yang serius. Kadang-kadang bila kita kongsi dengan kita sesuatu yang kita akan katakan, saya akan berdoa. Kita tahulah mana nak berdoa lah. Kadang-kadang saya pun dapat ni mesej tolong berdoa pukul 12 hari ini, atau tolong berdoa dari pukul 8 hingga 10 malam ini. Tak tahu orang yang hantar mesej itu kepada padri pun mereka dah berdoa kata. Mereka hanya hantar mesej sajalah. Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang sesuatu perkara. Mungkin tentang sekarang kita menghadapi satu masalah yang sangat besar. Ini masalah penyakit COVID. Kita boleh minta orang berdoa supaya Tuhan akan membawa kesembuhan kepada bukan saja negara, kepada dunia. Tapi adakah saya ambil berat tentang masalah ini? Satu cara untuk tunjuk kepada Tuhan saya memang ambil berat ialah saya kata saya akan berpuasa. Seperti Nehemia. Bukan saja saya dengar dan kata saya akan berdoa, minta orang berdoa, saya sendiri akan berpuasa. Itu yang Fahri kata bukan? Tadi, di negara kita makan sajalah. Pagi sampai malam kita makan sajalah. Kalau tak cakap, makanlah. Kalau tak makan, cakaplah. Kita diberkati. Oleh itu bila kita minta jemaah untuk berpuasa, pastor saya tak boleh berpuasa lah pastor. Takkan kamu akan matilah kalau kau tak makan satu hari, betul? Kalau tak makan, ambil sarapan dan tengah hari pun kamu tak boleh mati, betul? Tapi bila orang kata tolong berdoa, ini satu cara untuk tunjuk saya memang serius tentang masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini. Bukan saja masalah penyakit COVID, juga tentang politik, ekonomi. Kita mesti ambil berat dan kita mesti berdoa. Ini bukan sebab kita nak bagi tekanan kepada Allah, tapi kita kata, Tuhan, makanan itu saya memang suka. Saya suka makan. Saya suka makan biryani, saya suka makan kolo mi, saya suka makan mi Sarawak, laksa Sarawak. Tapi hari ini saya akan elakkan. Hari ini saya akan berpuasa dan berdoa. Itu kadang-kadang bila kita berkumpul untuk berdoa, kadang kita boleh menggalakkan jemaah. Hari ini kita akan berkumpul di rumah Peter. Kita menggalakkan kamu semua datang. Jangan makan apa-apalah, puasa. Mungkin kalau ada yang sakit atau tua, biar mereka makan lah. Tapi yang sihat, kita menggalakkan. Siapa yang makan apa-apa, kita datang, kita akan berdoa. Habis doa, kita akan balik. Tapi cara kita ada gabungan sel semua pun, mesti ada makanan bukan? Kita mesti bagi keutamaan untuk makanan. Kadang-kadang bukan untuk doa pun. Tapi kita mesti belajar untuk berpuasa. Kita nak bagi tahu, saya memang serius tentang perkara ini. Dan bila kita berdoa, kita mesti juga berdoa untuk misi. Kita tolong buka ke Kisah Rasul-Rasul. Mari akan baca Kisah Rasul-Rasul 13:3. Ini cara mereka telah mengambil keputusan, cara mereka menjalankan aktiviti masa itu. Setelah berpuasa dan berdoa, bukan saja berdoa, setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saul, lalu melepaskan mereka pergi. Mereka telah hantar Paulus
dan Barnabas untuk misi. Dan kita juga baca dalam Kisah Rasul-Rasul 14:23. Kisah Rasul-Rasul 14:23. Pada akan baca, setelah menetapkan para tuah-tuah bagi setiap jemaah dan berdoa serta berpuasa, mereka menyerahkan mereka kepada Tuhan yang sudah pun dipercayai oleh mereka. Tengok, sebelum mereka telah hantar, kita baca dalam Kisah Para Rasul 13:3, setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saul. Kita tahu Saul telah jadi Paulus. Dan 14, mereka juga telah berpuasa. Ini yang penting dalam kehidupan gereja. Kadang-kadang kita ambil ringan. Kita buat, kita kata saya buat misi, saya adalah pemimpin youth fellowship, women's fellowship. Kita boleh buat banyak aktiviti, bukan untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan, bukan mengikut kehendak Tuhan, sebab kita nak buat sajalah. Tapi dalam gereja kita mesti belajar untuk berpuasa dan berdoa. Kita nak bagi tahu kepada Tuhan, Tuhan kami memang serius. Sebelum kita ada mesyuarat agung tahunan, sebelum kita pilih ahli jawatan puasa, berapa gereja yang berpuasa? Sebelum mereka datang, sebelum mereka ada ini mesyuarat agung, kita tak kisahlah, kita datang saja, kita pilih sajalah. Sebab dia uncle saya, dia abang saya, dia saudara saya. Kadang-kadang mereka tak layak. Memang tak layak untuk jadi pemimpin gereja. Macam mana seorang yang selalu mabuk boleh jadi ahli jawatan puasa di gereja? Macam mana seorang yang ada perhubungan yang sulit dengan perempuan, atau dia ada perempuan simpanan? Kita tahu, tapi dia uncle saya. Pilih sajalah. Bukan? Kalau kita nak lihat kerajaan Tuhan bangkit, kalau kita nak, kita Farida bagi tahu, ini doa Tuhan yang beberapa hari yang kita lihat, itu adalah satu doa peperangan rohani. Selamatkanlah kami daripada si jahat. Betul? Ini yang semalam kita lihat. Oleh itu kita sedang libat dalam peperangan rohani. Oleh itu kalau kita nak mengatasi, kira kita nak menewaskan, walaupun Allah telah menewaskan roh jahat di atas salib melalui kematian kebangkitan Yesus, peperangan masih berlaku. Oleh itu kita mesti ambil serius, kita menjaga, kita bila kita pilih ahli jawatan puasa dalam gereja, jangan pilih sajalah. Saya mau bagi tahu, kalau kamu sengaja pilih orang, itu adalah satu dosa. Bila kamu sengaja pilih, kadang-kadang ada orang kata pilih dia sajalah, hanya dia boleh cakap banyak, macam tin kosong saja, tapi pilih saja. Kalau itu bukan mengikut kehendak Tuhan, kamu telah berdosa. Sebab kamu telah memilih seorang yang akan menjadi satu halangan untuk kebangkitan kerajaan Tuhan. Oleh itu kita baca, kita mesti berpuasa. Sebelum kamu datang ke gereja, berpuasa. Tuhan, ini adalah mesyuarat agung gereja. Kami berdoa, saya berdoa supaya ahli-ahli yang akan dipilih adalah mengikut kehendak Allah. Kalau kita semua boleh berdoa, gereja Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi ini akan menjadi paling berkuasa. Kita boleh terus berjuang. Kita tak payah takut untuk apa-apa. Kita boleh terus berjuang dan kita akan lihat kebangkitan kerajaan Tuhan di seluruh negara, di seluruh dunia. Oleh itu berpuasa penting. Tengok mereka berpuasa.
Walaupun mereka adalah Rasulullah Yesus, tapi mereka berpuasa dan berdoa. Dan bila kita berpuasa, telah bagi tahu, ini bukan sebab kita nak bagi tekanan kepada Allah. Tujuan kita berpuasa ialah kita kata, Tuhan, saya serahkan kehidupan saya ke bawah kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya serahkan kehendak saya ke bawah kuasa Roh Kudus. Saya tak tahu apa yang Tuhan nak ajar kami tentang melalui penyakit COVID. Tapi saya serahkan fikiran saya. Saya akan tunggu untuk masa halah. Tuhan, saya datang walaupun saya nak sokong uncle saya untuk menjadi ahli jawatan kuasa, tapi saya serahkan. Kalau itu bukanlah kehendak Allah, saya akan pilih jiran saya. Oleh itu saya nak serahkan supaya kehendak Allah boleh dilakukan dalam kehidupan saya. Itu pun doa Tuhan, bukan? Dan kita telah belajar, inilah kita nak kehendak Tuhan dijadikan, bukan kehendak saya. Oleh itu bila saya berpuasa, Tuhan, saya serahkan kehendak saya ke bawah pimpinan kamu. Biarlah Tuhan ambil kuasa ke atas saya, biarlah Tuhan ambil kuasa ke atas gereja, biarlah kehendak Tuhan dilakukan. Itulah sebab kita berdoa, berpuasa. Bukan untuk apa-apa yang lain. Bukan untuk tunjuk kepada orang lain, bukan nak bagi tekanan. Kita berdoa supaya kita serahkan kehidupan kita, dan kita berdoa untuk beberapa tujuan. Ada banyak tujuan kita berdoa. Saya akan tamat dengan satu ilustrasi. Apa yang boleh berlaku bila kita berpuasa dan berdoa. Okey? Ini tentang seorang suami isteri. Mereka selalu gaduh lah. Ini gaduh. Sampai isteri pun kata, bagi kita, dia kata saya tak boleh tengok muka dia pun. Sebelum mereka cinta kahwin, tapi sekarang dia kata muka dia macam hantu lah. Saya tak mau tengok muka dia. Setiap kali saya tengok muka dia, saya macam saya nak muntah. Dia pun kata saya tak nak tengok muka suami. Tiba-tiba di tempat kerja dia kongsilah masalah suami dia. Dia kata suami saya memang tak guna, tak boleh pakai. Saya nak ceraikan dia. Tapi kawan dia seorang Kristian. Dia kata, kita tak boleh cerai lah. Halak benci cerai ya. Saya nak bagi halak benci cerai. Mari kita berdoa. Apa boleh jadi? Dia kata, kita doa saja. Mereka pun berdoa. Satu minggu tak ada apa-apa. Sama juga suami, sama juga. Nanti kawan dia kata, kamu berpuasa dan berdoa lah. Dia kata, berpuasa dan berdoa. Okey, dia kata, okey, saya akan berpuasa dan berdoa. Dan selepas satu minggu, dia lihat suami dia dah berubah. Wah, dia balik ke kerja, dia kata, suami saya dah berubah dah. Ini sekarang dia boleh panggil dia, kadang-kadang panggil dia darling. Dia kata, bolehkah saya hantar kamu pergi ke gereja? Ada perubahan lah. Wah, mereka puji Tuhan dah. Tapi dalam hati dia ingat, dia telah, sebab dia dah berpuasa dan berdoa, Allah telah tukar suami, sikap hati dia. Hati dia jadi lembut. Dan selepas perubahan mereka pun sudah baiklah. Selepas beberapa bulan dia isteri dia kata, apa jadi ya? Tiba-tiba kamu dah lembut, kamu sayang saya. Dia kata, apa? Dia kata, yalah, betul lah. Dulu kamu ini memang jahat. Sekarang mereka sudah okey kan? Dia kata, kamu ni memang jahat. Tiap-tiap hari pun bila selepas saya balik dari kerja saja kamu pek. Tak sampai tak habis. Mestilah saya selalu marah. Memang saya tak suka lah perempuan yang selalu pek. Satu minggu berdoa tak jadi apa-apa.
1 minggu dia berpuasa, sekarang tak larat, nak pepek, dia pun diam lah. Bila suami balik, dia pun diam. Baik, dia nampak isteri saya dah berubah lah. Tak ada pepek, dia tak tahu isteri dia berpuasa. Bila dia berpuasa dan berdoa, Tuhan telah sentuh hati isteri, bukan suami. Dan Allah telah membawa perubahan dalam kehidupan isteri. Sikap dia dah berubah. Hati dia dah berubah. Sekarang dia bukan tak benci suami dia. Bila kita berdoa untuk seseorang, fikiran kita terhadap mereka pun positif. Itu yang Paris selalu kata, kita mesti berdoa untuk orang lain. Kita kata, Tuhan berkatilah suami saya, berkatilah isteri saya tak suka tapi kamu berkatilah jiran saya. Fikiran kita pun akan berubah. Dia berdoa, mereka ajar dia, berkatilah suami. Macam mana berkati? Berkati saja, berkat Tuhan, bagilah kesihatan yang baik. Tiba-tiba hati isteri dia sendiri telah berubah. Itulah bila kita serahkan, kita kata, Tuhan, saya serahkan saya ke bawah kuasa kamu. Kadang-kadang Tuhan kata, saya akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Bila saya membawa perubahan dalam kehidupan kamu, orang lain, fikiran orang lain tentang kamu pun akan berubah. Perubahan kamu akan jadi baik. Oleh itu, puasalah dengan tujuan yang baik. Kita berpuasa bila kita bertobat, kita mengalami masalah, berpuasa dan bertobat. Dan tapi yang penting, bila saya berpuasa, saya kata, Tuhan, saya serahkan kehendak saya ke bawah kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah menjadi kehendak saya. Dan bila kamu berpuasa dan berdoa, waktu kamu terus akan menerima berkat dan kuasa jawapan untuk doa kamu. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.